Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang masih berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara semua? Doa saya anda sihat walaupun saya masih lagi belum recover lagi, belum sihat lagi saudara. Saudara Syarul Azam, apa khabar saudara? Kota Baru Kelantan macam mana? Panas tak musim sekarang ni? Saudara Mustafa Ilyas, begitu juga saudara Zamari LC, saudara Nafas Akhir. Belum sihat lagi. Gitulah keadaannya. Penyakit ni datang macam ribut, nak pergi macam semut. Ya, Andinda Anggrek Rimba, Noria Arsyad. Tapi semangat tak luntur betul tu. Saudara Azlan Haji Din, apa kabaran? Saudara Syah Ibrahim. Saudara Satria Setiawan daripada Mangalembu Perak. Saudara Izzuddin. Nizam Ijam. Begitu juga saudara Bakar Ahmad, saudara Acik Warisan, Norizan, Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Jafri bin, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar orang Sungai Petani, saudara Samsul, saudara Acik Warisan, saudara Abdul Aziz, saudara Muhammad Faizal, saudara Abdul Rashid. Itu juga dengan saudara Syahrul Azam. Ya, hujan belah petang, siang tengah hari panas. Saudara Mudim Kelantan alias Adam. Terima kasih aku. Moga sihat orang di Sungai Petani aku ya. Saudara Ramli Karim, saudara unit Bismillah, saudara Nur Maria, apa khabar puan? Moga sihat. Abdul Hamid, saudara Nur Liza, saudara Mudin Kelantan. Saudara Empat Tulang Kering. Begitu juga dengan Zainuddin Din, Rusni Korengot. Doa saya anda semua sihat walafiat. Walaupun saya tak sihat, saya tetap akan hadir pada jam 9.30 malam. Saya berusahalah untuk tidak memungkiri janji. Orang ni yang mungkir janji ni orang munafik. Kita kalau berjanji, kita harus tunaikan. Bagaimana saya katakan, selagi ada hayat, selagi ada kudrat, akan saya usahakan. Saudara, terima kasih Abdul Rahman, Puan Rokiah, Mas Said, Mudin Kelantan, saudara Nazir Yusof, Puan Zainah Latif, Paipon, apa khabar Paipon? Terima kasih. Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar sahabat dari Kota Baru Kelantan? Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali lain, dia selalu berpesan pada kita, sentiasalah like, share dan subscribe. Dan kalau saudara ini ada masalah di Facebook, pergi ke Instagram. Jangan lupa like, share dan subscribe juga di Facebook saudara. Ya. Baik saudara, hari ini saya tidak dapat memberi laporan kerana nampak gayanya hari ini mungkin cuti umum. Hari Kepeteraan, Duli Yang Mahmudah Pertuan Agong hari ini. Maka Kementerian Kesihatan tidak mengeluarkan laporan berhubung dengan COVID-19. Tapi jangan lupa hari ini adalah hari yang ke 808 saudara, hari Isnin 6 Jun saudara. Jadi tidak ada laporan berhubung dengan COVID-19. Saya minta maaf saudara, saya tak dapat poros ni kerengot. Jadi kita terus masuk dengan segmen e-commerce. Saudara Mat Hamzah, saudara Abdul Hamid, saudara Mat Wahab, Prosdiasan. Jadi kalau saudara ada produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dengan Al-Azhar jangan lupa al-bakurnya, setangi bakur dan minyak-minyak wangi daripada Timur Tengah. Juga gula O, rendang tu ibunya tak ada. Sekarang ni harga daging mahal katanya ya. Juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Itu untuk mendapatkan, jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Walaupun harga daging naik, katanya harga masih kekal harga lama. Di Lembah Kelang, nak cari buah, sila hubungi Syauki 012-357-5703. Buahnya murah-murah, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Dan makanan kegemaran saya, jangan lupa saudara, popiah sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 09435-1203. Dan akhir sekali, tentulah produk daripada sahabat kita. Saya tak dapat tunjuk gambar malam ni saudara. Tokoh Jamu Kemaman, saudara Zul 019-917-0449. Dia ada madu Yaman Gold ataupun dikenali sebagai madu gurun.
Itu untuk untuk menambah stamina, menangkap amino asid, antibodi, rawatan asma dan batuk berpanjangan. Saya dah makan dah, ada kurang sikit saudara. Memulihkan sistem saraf, rawatan luka dan terbakar serta resdung. Juga adalah jelly gamat abstrak. Itu produk yang dihasilkan oleh tokoh jamu kemamat Saudara Zul. Saudara boleh hubungi beliau di talian 019 917 0449. Saudara, itulah dia punya jelly gamat ekstrak ni untuk memulihkan luka-luka dalaman. Seperti pembedahan bersalin dan pekatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit dan sebagainya. Hubungi Saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Baik, saudara. Apa khabar saudara Dek Mahazir, Aunty Eli, Namihana Mahathir. Ini teman-teman kita di Instagram. Nuridah Kamarudin, apa khabar? Ada ipuh saudara Puan Nuridah Kamarudin. Jejak warisan di Instagram. Jadi saudara tak ada di Facebook, pergi ke Instagram. Kalau diganggu, saudara. Yang saya minta kepada anda, like, share dan subscribe. Saudara, baik, kita mulakan dengan naluri kehidupan. Kenapa? Daripada Salim radhiyallahu anhu mengatakan, ini dia dengar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata pada seorang apabila mereka hendak melakukan pemusafiran. Ini teman-teman kita yang nak pergi mengerjakan haji, nak bermusafir. Kerana kata Sayyidina Umar, datanglah kepadaku, aku ingin menyampaikan ucapan perpisahan. Sebagaimana Rasulullah mengucapkan kepada kami. Kemudian baginda Rasulullah mengucapkan, aku menyerahkan kepada Allah urusan agama kamu, maka amanah kamu dan pengakhiran amalan kamu. Ini hadis riwayat Tirmizi, saudara. Jadi, musafir adalah perjalanan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh macam kita mengerjakan ibadat haji. Ianya boleh menyebabkan kesulitan dan kemudaratan kerana menimbulkan kesukaran, keletihan. Saudara. Jadi justru itu Rasulullah SAW mengajar kita, mengajar para sahabatnya. Karenanya kita serahkanlah urusan itu kepada Allah dan berdoalah agar mereka yang dalam pemusafiran itu diberkati oleh Allah dan sihat walafiat. Saudara, jangan lupa. Pada teman-teman kita yang saya dapat kabaran katanya semalam dah mula sampai. Jemaah-jemaah pertama kita sampai di Jeddah dan mereka kini sudah pun memasuki kota suci Mekah. Cuma saya nak berpesan pada yang belum pergi lagi. Cuaca di Mekah dikabarkan terlalu panas. Mencecah sampai 90 ke 91 darjah. Jadi pastikan anda bawa ubat. Kalau boleh jangan banyak sangat berada di luar bangunan. Banyak minum air. Sebab kali ini, musim haji kali ini, panasnya amat tinggi. Bukan saja di Mekah, saudara, di seluruh dunia. Saudara, waktu zaman saya pergi ke Mekah dulu tu, dia panas tapi taklah begitu tinggi. Sebab dia hujungnya kita sejuk. Tapi nampak gayanya laporan saya dapat, teman-teman kita yang bakal mengerjakan ibadat haji, tahun ini agak panas. Jadi berhati-hati. Kalau saudara punya keluarga, pesanlah pada keluarga saudara supaya sentiasa banyakkan minum air. Saudara, banyak minum air, banyak makan buah, elakkan makan daging yang banyak. Ini keadaan di sana, saudara, panas. Panasnya yang melampau. Jadi, saya pun sekarang ni terkena juga panas ni. Bangnya. Penyakitnya saudara, macam saya kata tadilah. Datangnya macam ribut, nak perginya macam semut. Tak baik-baik. Aduhai, tak tahulah. Badan sengah sana, sengah sini. Jadi, itulah. Kita berdoalah pada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Doalah agar mereka mendapat haji yang mabrur dan pemusafiran mereka selamat dalam perjalanan pergi dan kembali ke tanah air. Selamat berangkat, doa sahabat. Anda juga mengundang kerinduan saya pada Tanah Suci Mekah. Rindulah, saya rindu sangat-sangat dengan makam Rasulullah. Selalunya bila saya pergi ke Madinah, saudara, saya cukup suka. Kerana bila di Madinah itu tenang, setenang-tenangnya. Bagi mereka yang sempat bertandang ke Tanah Suci Mekah, ada perbezaan antara Mekah dengan Madinah. Kalau di Mekah tu kadang-kadang dia hotelnya pun kecil, sempit. Tapi di Madinah hotelnya lapang. Kerana arkitek Madinah ni untuk pengetahuan saudara adalah baginda Rasulullah SAW. Kota Madinah itu
Rasulullah yang mereka bandarnya. Sedangkan Mekah itu dari awal lagi. Daripada zaman sejak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Kerana kiriman Cikgu Ibil katanya tidak masuk syurga seseorang hamba itu yang sering memutuskan tali silaturahim terhadap insan yang lain. Saudara ingat tu? Tidak masuk syurga seseorang hamba yang saling memutuskan tali silaturahim terhadap insan yang lain. Ingat, saudara? Ini terima kasih Cikgu Ibil memberi kata-kata mutiara yang baik untuk perkongsian kita. Saudara Azhar, Tok Kaya, Saudara Mak Yusof, Saudara Azli, Jagung Leba, Saudara Mak Zul. Ini teman kita di Instagram, saudara. Begitu juga dengan Yus CYB. Wan Lah, apa khabar? Saudara nampak ceria. Dah tu harap-harap terus ceria lah, insyaAllah. Saya sentiasa ceria walaupun dalam keadaan tak sihat. Kalau saya menggambarkan saya tak sihat, anda pula tak seronok tengok. Cuma suara saya ni taklah seromantis biasa. Nak marah pun nak jerit lebih-lebih tak boleh. Nanti batuk datang balik. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun, makanya saya katakan, saya sentiasa berpesan. Khususnya pada pimpinan negara, supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir negara kita akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini, saudara, adalah menghadapi cabaran. Kita sekarang ni berhadapan dengan pelbagai cabaran, saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil yang tidak pernah culas. Pak Nazil sentiasa hari-hari hantar kirim pantun dari Perlis, saudara. Dan saya harus berterima kasih, dan kita warga Amir Rijaz fan tutang budi pada Pak Nazil kerana menghantar kiriman pantun yang indah pada kita bersama. Kata Pak Nazil, mencanting batik di suatu sudut. Setiap hari, sekolah kehwa. Pentas politik dipenuhi badut. Menjual diri, sanggup dia tertawa. Itulah keadaannya pentas politik kita. Politik kita berbeza dengan politik luar negara, saudara. Orang luar negara, mereka berpolitik untuk mencapai matlamat warganya, negaranya. Kita berpolitik lain tak ada. Saudara Nur Zaman, saya minta maaf. Saya tak tahu nak buat macam mana. Nak live sama. Saudara boleh hantar kiriman, saya baca. Kalau saya kesempatan, ya, saudara. Dan Pak Nazil menyindir bagaimana pentas politik dipenuhi badut. Kerana mereka sanggup menjual diri. Dan kadang-kadang ditertawa oleh orang. Kenyataan-kenyataan mereka nampak macam badut lah, saudara. Macam kartun. Kata Pak Nazir lagi, ke rumah rakan di Jamu Laksa, kuih baulu juga disediakan. Sebelum mengendangkan tentang bahasa, UMNO dahulu perlu dimelayukan. Ini Pak Nazir dia terus sindir terus parti UMNO. Kerana parti UMNO itu bukan, dia akronim sekarang ni, memang orang tahulah UMNO itu Parti Pertubuhan Melayu Bersatu, tapi sebenarnya ialah United Malay Nation Organisation. Pak Nazir dah tegur, dulu pun saya dah tegur. Jadi dia kata, sebelum nak menggendangkan tentang bahasa, dia kata, UMNO tu dulu perlu dimelayukan. Betul juga. Saya harap benda ini Presiden UMNO, ahli-ahli UMNO, warga UMNO harus menghayati persoalan ini. Kita menegur, saudara. Jangan kita takut untuk menegur. Saudara Syukri Atan, tunggu semusim 5 tahun. Baik, saudara. Usai pantun Pak Nazil, terima kasih Pak Nazil. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Tak lama lagi dah habis dah ni. Ingat saya rasa 2-3 hari lagi khatam lah. Sebab buku pun dah habis bab-bab yang terakhir, saudara. Kerana orang tua-tua dahulu sering berpesan. Culipan daripada buku Kepimpinan Melayu ini, orang tua-tua dulu berpesan supaya pemimpin sentiasa menjaga kemurnian sikap. Pemimpin yang didambakan oleh bangsa kita sewajarnya dipimpin oleh mereka yang waham. W-A-H-A-M. Waham. Maksudnya berperasa yang tidak bimbang. Yang tidak berasa syak wasangka. Biarpun kadang-kadang mereka bersama sahabat. Andai dipilih pemimpin yang syak dan waham,
Ha? Kalau kita memilih pemimpin yang waham, yang sentiasa merasa syak, berprasangka yang bukan-bukan pada kawan-kawan, rosaklah kita. Anda dipilih pemimpin yang syak dan waham, mencurigai orang luar dan dalam. Ilmunya sedikit, kajiannya tak faham, hatinya berlumut, berbalut dendam. Jika dijadikan pemimpin, negeri akan tenggelam. Dijadikan tua, tidak berfaham. Dijadikan induk, hatinya suram. Dijadikan pucuk, orang akan geram. Bila dipakai, banyak terlikai. Bila diangkat, banyakkan cacat. Bila dipilih, banyak menindih. Bila berkawan, takkan sejalan. Bila bersahabat, tidak akan dekat. Bila bersaudara, tidak akan lama. Memimpin negeri, buruk sekali. Memimpin umat, dengki khianat. Itulah pemimpin yang waham, saudara. Jadi kita sambung malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut. Buku pun nak habis dah Tan Sri. Ya? Saudara SB Hakim Jaafar, Abdul Rahman, saudara Puan Aminah Jaafar, Siti Fatimah, saudara Zul, saudara Madam K, Latifah Mak Yusof dan Ikat. Ini teman di Instagram. Nuridah Kamarudin. Dah katam tu. Tandanya Parlimen akan diubahkan tu. Baik saudara, sebenarnya saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti memberi peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan pada YouTube dan sebagainya, maka apa yang anda lakukan, itu tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab. Begitu juga kadang-kadang bila anda menghantar kiriman dalam Facebook saya ini, anda juga harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua komen yang ditulis. Saudara, ingat ini adalah pencerahan politik semata-mata berhasrat untuk memberi informatif. Lain tak ada. Agar warga kita sentiasa berinformasi dan sedikit saya beri komen dan sebagainya untuk pengetahuan, memanjangkan pengetahuan kita, perkongsian kita. Dan prinsip saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan saudara, dalam keadaan begini, saya juga amat mengharapkan kalau saudara menghantar komen, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Kita, ingat saudara, adalah warga cinta damai. Dalam sakit-sakit ni tak tahu macam mana lenguh tangan kanan. Bisa rasa saudara. Baik saudara, cuaca sekarang memang panas saudara. Cuaca panas. Sebab itu saya terkesan, sebab itu saya berpesan pada anda semua, kalau boleh elakkan berada di tempat tempat terbuka, saudara. Sebab dia siang panas, malam dia hujan, ada ribut petir dan sebagainya. Ini yang tak menentu. Jadi boleh mengakibatkan orang macam saya ni, usia warga emas, demam. Bila demam tu susahlah nak baik. Cuma saya pesan saudara anda, banyakkan minum air masak, saudara. Baik, saudara. Hari ini sebagaimana yang saudara tahu adalah Hari Keputeraan Duli Yang Muhammadiyah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi tadi kita mendengar titah baginda bahawa kerajaan dan semua pihak, baginda bertitah kerajaan semua pihak tanpa mengira fahaman politik haruslah berusaha merencana pelan jangka panjang bagi membawa negara kembali ke persada kejayaan dalam era pasca pandemik ini. Baginda bertitah supaya kita jangan asyik berpolitik saja, pentingkan rakyat dan negara. Kerana baginda juga bertitah dalam kita menempuh gelora masa hadapan dalam era pasca pandemik ini, pengurusan negara memerlukan suatu rencana yang bitara, mencakupi pelbagai sektor dan aspek kehidupan. Kenyataan baginda dapat dilihat melalui laporan bernama. Kerana itu baginda mengharapkan rakyat berperanan dalam mendukung usaha murni kerajaan. Perpaduan dan kebersamaan dalam sebuah masyarakat yang mempunyai kepelbagaian latar belakang juga perlu diutamakan. Sebab itu baginda mengajak seluruh rakyat negara ini untuk berganding bahu dalam kesepaduan dan erat ke arah membentuk Malaysia yang gilang gemilang, saudara. Hari ini juga seramai 1,200 orang mendapat anugerah. Ada dapat anugerah Tun, Tan Sri. Yang saya kenal, 2 orang dapat Tan Sri. Itu Tan Sri Idris Yusof, pengurus Felda.
dan mantan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Osu Haji Sukam. Tahniah kepada mereka yang mendapat pelbagai anugerah daripada istana. Saudara, kita mengharapkan dengan anugerah tersebut mereka akan terus berbakti pada negara. Baik saudara, saya melihat walaupun hari ini hari cuti umum, tapi krisis ayam masih kritikal. Sebab saya dalam culipannya saya tengok peniaga yang berniaga, begitu juga pelanggan-pelanggan di pasar Coket tadi. Mereka mengatakan ini adalah krisis ayam paling kritikal yang pernah dialaminya sepanjang 12 tahun beliau berniaga ayam. Ini keadaan saudara. Kini dia kata dia cuma dapat menerima bekalan antara 30 hingga 45 ekor ayam saja. Sedangkan jumlah keperluan lebih daripada itu. Saya juga membaca tinjauan harian Metro yang mendapati beberapa kedai menjual ayam yang dibuka di pasar Coket. Semua bekalan sudah habis seawal jam 9 pagi. Ini keadaan saya. Dan bila ayam habis, macam mana lah orang nak berniaga? Saya bersimpati bukan hanya kita rakyat dah susah tak dapat ayam. Tapi mereka peniaga-peniaga yang menjual nasi apa semua. Dan harganya mahal. Tentulah benda ini akan turut terkesan kepada perniagaan mereka. Itu saudara ya. Bukan saja ayam saudara. Minyak masak pun terus naik lagi. Saya hairan bagaimana negara kita ni pengeluaran minyak. Tapi masih lagi naik. Itu yang saya hairankan. Macam saya kata semalam kemarin, minyak yang 1 kilo, tu yang bukan 1 kilo, saya ingat setengah kilo. Yang dulu jual RM2. Sekarang RM4, RM5. RM4-5 pun tak apa juga, tapi susah nak dapat. Itu masalahnya. Jadi kita mengharapkanlah, walaupun Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hawal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantan Linggi, dia kata minyak masak katanya tidak dikawal mengikut Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Pula dah. Patutnya kawal lah. Saudara. Saya cukup terkesan hari ini sebenarnya. Memang saya rasa mungkin panjang pencerahan saya malam ini. Saya bila menatap kenyataan. Itu mantan Menteri Kewangan. Yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau memberi peringatan kepada kita. Dan ini wajar dihayati oleh semua warga bangsa kita. Beliau bukan nak bekerja pangkat pun. Tak ada, saudara. Dia menurut kirimannya kepada saya, dia kata kita terus akan menghadapi keadaan di mana ringgit akan menjadi lebih lemah berbanding dengan mata wang negara-negara maju dan mengakibatkan barangan import terus menjadi lebih mahal dan akan berkurangan serta menjadi lebih sukar untuk diperolehi dan barang-barang keperluan, keperluan tempatan akan meningkat harganya serta sukar diperolehi. Di samping itu, peluang-peluang pekerjaan menjadi lebih sulit. Itu peringatan beliau. Saya suka mengambil peringatan itu kerana beliau satu orang yang ikhlas dalam memberi pandangan berhubung suasana ekonomi negara kita. Katanya, seandainya pimpinan kerajaan dan agensi kerajaan yang bertanggungjawab berhubung soal kewangan dan ekonomi masih berlengah-lengah dan sebelum bertindak, terutama sekali untuk mengawal lambakan wang dalam sistem dan ekonomi yang tidak bersungguh-sungguh, ini akan menggalakkan kemasukan modal yang mungkin akan memburukkan lagi dan ini akan menambahkan kerisauan rakyat terhadap pergerakan masa depan ekonomi negara. Ini pandangan seorang pakar ekonomi. Kerana beliau mahu agar kerajaan mengambil tindakan segera, melakukan pembaikan nilai ringgit dengan segera. Apa cara pun nilai mata wang kita ini perlu dikukuhkan semula. Jangan dibiarkan terus merosot. Jangan dibiarkan masih turun. Sehingga kadang sangat takut tak ada nilai. Kerana kemerosotan nilai ringgit akhirnya memberi kesan yang sangat besar kepada rakyat. Dan sekarang ni pun katanya nilai ringgit kita sudah turun kepada RM4.40 berbanding dengan $1 Amerika. Kalau terus jatuh, jadi apa kena beli? Tak boleh nak beli apa-apa dah. Kerana tak ada nilai. Kerana sebagai contoh, kalau nilai ringgit kita jatuh kepada 5 sen misalnya, apa yang boleh kita beli? Ini masalah sebenarnya. Jadi beliau berkata, rakyat ketika ini perlu mengamalkan sikap berjimat-cemat dan berhati-hati.
Beliau tidak mengugut ataupun menakut-nakutkan. Dia kata dia tak mau, bukanlah dia nak menakut-nakutkan, tidak. Tapi keadaan ini telah berlaku dan sedang kita alami. Malahan, macam saya katakan semalam, dan beliau mengingatkan, kerana bagaimana kita cuma ada stok makanan sekitar 2 bulan katanya. Sedangkan penduduk kita lebih ramai berbanding dengan Singapura. Singapura ada 6 tahun. Rakyatnya lebih sedikit daripada kita. Jadi kalau kita tidak ambil tindakan segera, kita akan berhadapan dengan masalah. Bukan saja masalah ekonomi, tapi masalah sosial dan macam-macam lah. Suasana akan huru-hara. Jadi beliau mahu, tadi pun Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong berpesan agar kita segera menangani masalah ekonomi yang dilihat dalam keadaan pasca pandemik ini yang boleh menggugat negara kita. Jadi katanya sebelum ini tabung kewangan antarabangsa menggesa masyarakat antarabangsa untuk mengambil tindakan segera dan menyelaraskan usaha untuk menangani krisis makanan. Bukan kita saja, saudara, bukan negara Malaysia saja. Krisis makanan ini dialami oleh seluruh dunia. Sebab itu beliau menekankan, Yang Muhammad Tengku Razali menekankan supaya kita segera berhemah dalam berbelanja dan negara segera cari upaya bagaimana kita menambahkan stok makanan untuk negara dan rakyat ini. Saya tadi tengok juga apa yang tersiar dalam media sosial Sinar. Saya tengok banyak kenyataan. Saudara boleh layari Sinar, pencitraan bagaimana Yang Muhammad Tengku Razali ini. Beliau bukanlah orang yang mementingkan kedudukan. Nak jadi menteri daripada dulu lagi. Tapi beliau mementingkan perlembagaan. Waktu beliau muda, bila almarhum Tengku Abdul Rahman nak lantik beliau sebagai menteri, beliau tak nak terima kerana melanggar perlembagaan. Waktu itu usianya baru 25 tahun. Sesuatu yang agak menarik yang saya tengok celipan tadi, apabila Yang Muhammad Tengku Razali mengatakan Perdana Menteri dulu gajinya 3,000 je. Ini satu benda yang harus kita hayati. Menteri-menteri dulu gaji tak besar. Perdana Menteri pun gaji 3,000. Sedangkan Almarhum Tengku Abdul Rahman, Tun Razak boleh menaikkan gaji mereka sebab beliau sebagai Perdana Menteri. Tidak dilakukan. Tapi hari ini Yang Muhammad Tengku Razali hairan bagaimana seorang pengurusi GLC ataupun CEO syarikat awam boleh dapat gaji sampai 1 juta ni. Itu dah melampau. Inilah yang menyebabkan keadaan kedudukan ekonomi kita ni dalam keadaan cacah merbah. Orang memikirkan soal duit. Sedangkan beliau mengasaskan bank. Bagaimana beliau mengasaskan Bank Bumiputera, matlamatnya tidak lain tak bukan untuk menggalakkan warga bangsa Melayu kita ini terlibat dalam ekonomi. Kerana zaman dia lah, waktu beliau menjadi menteri dulu, waktu beliau mengusahakan zaman Tun Razak dulu, orang Melayu tak percaya pada bank. Bukan senang. Orang Melayu kata bank ni riba. Macam-macam lah. Tapi diusahakan wujudlah Bank Bumiputera. Tapi akhirnya sekarang, Bank Bumiputera pun ke laut. Zaman siapa? Ini yang kadang-kadang saya rasa kecewa. Bagaimana legasi pimpinan zaman Tun Razak, zaman Tengku Abdul Rahman boleh dilupuskan begitu saja. Malahan apa yang diasaskan oleh beliau era Tun Razak dulu, mengasaskan Petronas. Hari ini dikerjakan separuh mati. Sikit-sikit ambil duit dari Petronas. Sedangkan itulah angsa emas yang kita miliki. Ini keadaannya. Satu benda yang agak menarik perhatian saya bila saya dengar. Saudara boleh buka dalam Sinar, iSinar, dalam dia punya temu ramah dengan beliau, banyak cerita yang wajar diketahui oleh warga kita. Cerita di sebalik cerita. Rahsia di sebalik rahsia. Bagaimana rupanya Perdana Menteri pertama China, Zhou Enlai, rupanya mereka dah datang dulu di Malaysia. Kerana dalam perjalanan dia pergi ke Perancis. Balik singgah dia ke Pulau Pinang kerana kapalnya rosak. Dan membawa sekali usahawan, Teh namanya, ke negara China yang mereka menuntut melakukan revolusi ke apa tak tahulah. Mereka mewujudkan Republik Negara China. Saudara, jadi banyak rahsia dalam rahsia. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar warga dapat menghayati kisah-kisah penceritaan beliau yang saya nampak secara tulus dan ikhlas. Saudara,
beliau bukan orangnya yang mengejar jawatan. Dan dia kalau tak setuju, dia tak nak berada dalam kerajaan pun. Kerana dia kata kalau tak jadi menteri, dia bebas buat macam-macam. Boleh berniaga, boleh main saham dan sebagainya. Ini orangnya yang kadang-kadang beliau dinafikan. Ini saudara, saya minta maaf lah. Bukan saya nak mendewa-dewakan yang buat Mulia Tengku Razak Hamzah. Tapi sepanjang beliau berada dalam kabinet kerajaan, beliau berada di anjung kuasa, era Tun Hussein On, era Tun Dr. Mahathir, ekonomi kita macam mana. Dan sekarang ni, tak tahulah. Baik saudara, itu keadaan yang saya minta maaf kalau saya beli pencerahan lama sangat pasal Tengku Razali, anda marah. Saudara, Pak Bura, Singapura buka ladang ternakan dan pertanian di New Zealand, Vietnam dan beberapa negara menyediakan bank makanan mereka. Benar Pak Bura? Itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi dia ada duit, dia invest di luar negara, semua pertanian itu hasilnya untuk rakyat Singapura. Sebab itu Singapura tak risau oleh soal makanan. Kita ni, bukannya kita nak buka, yang ada pun kita tutup. Ini masalahnya. Apa khabar Saudara Razali, Saudara Zainal? Kita di Malaysia ni, tanah yang ada pun kita biarkan jadi tanah gersang. Usahakan nak melabur di luar negara. Kita bukan tak ada tanah di Sabah, Sarawak. Masih banyak lagi tanah-tanah yang boleh kita laburkan di sektor pertanian. Nah, ini masalahnya, Kang. Saudara Zakaria Hashim, masa gaji PM 3,000, gaji Kerani 120. Sekarang gaji Kerani 2,000. Dan naik 20 kali ganda. Sebab itu gaji PM 60,000. Kita tak marah. Cuma apabila apa dinyatakan oleh Yang Muhammad Tengku Razali tadi, Perdana Menteri dulu tidak meletakkan kepentingan diri. Kalau gaji 3,000, 3,000 lah. Almarhum Tun Razak meninggal dunia tidak dengan wang. Tak silap saya dia cuma ada 50,000. Itu pun adalah hasil hadiah daripada Mak Saseh yang dipegang, disimpan oleh Muhammad Tengku Razak Hamzah. Itu sebenarnya, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, saya mengharapkan agar kita kembali. Sebab itu dalam kenyataan, sewaktu berucap sempena kita nak buatkan pemilihan perubahan, Perlembagaan UMNO tempoh hari. Yang Muhammad Datuk Zahid Hamidi pun dah kata kembalikan kita. Masa dia dah berucap di Convention Barisan Nasional, kita nak kembali pada Malaysia yang asal. Malaysia yang asal di mana pemimpin tidak meletakkan kepentingan diri. Kita harus menyantuni rakyat. Kita harus bekerja demi negara, memajukan negara supaya keharmonian, kemakmuran negara ini dapat dinikmati oleh semua orang. Itu yang sebab kenapa saya kata saudara, eloklah saudara dengar dalam iSinar. Sinar punya YouTube, seronok dengarnya. Tak lama pun, dalam setengah jam. Banyak rahsia yang tersimpan. Saudara Rizal Mat Atan, tahniah Menteri Melayu. Apalah dia orang nak usahakan. Pun tak tahulah. Saya pun tak tahulah. Sekarang ni menteri ramai. Zaman Tun Razak dulu menteri tak ramai. Itu keadaannya. Dulu punya pemimpin dengan sekarang tak banyak berbeza, saudara. Hari ni kalau saudara tengok, saya ketawa tadi bila seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Cukai, iaitu Hanafi Ahmad. Hari ini dia buat laporan polis terhadap individu yang menyebarkan video beliau bersama Adun Kijal, Datuk Seri Ahmad Said. Sembang sikit, Datuk Ahmad Said pun pegang telur dia. Jadi dia kata ini amat memalukan. Akhirnya dia membuat laporan di Balai Polis Cukai. Saya pun tak tahulah kenapa nak buat benda tu, benda ada tak tahu kenapa dia buat laporan. Apakah dia rasa tersinggung? Katanya, beliau menyedari video itu disebarkan ketika berada dalam majlis perasmian program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri Datuk Seri Sabri Yaakob di Stadium Gombadak di Kuala Nerus pada Sabtu. Dia mendapati penyebaran video oleh individu tidak dikenali di media sosial dan grup WhatsApp menunjukkan Adun Kijal, Datuk Seri Ahmad Said memegang kemaluan saya. Habis aku nak buat report polis. Macam mana benda betul? Tapi betul lah. Kalau benda begitu tak sepatutnya disiarkan. Bagi saya lah. Dia orang sama-sama wakil rakyat. Melawak. Ini saya kata kadang-kadang melawak anjing.
Itulah antara peribahasa dulu mengatakan pelawak anjing. Pelawak yang kasar. Yang tak sepatutnya bila dirakamkan pula. USCAP, pencen menteri dan MP, sepatutnya tak payah bagilah. Saudara, ya. Dan sekarang ni sebenarnya, saudara, banyak orang hantar kiriman bertanya dengan saya, apakah pembubaran parlimen akan berlaku tahun ini atau tahun depan? Ini sebenar-benarnya saya yakin bahawa parlimen akan dibubarkan. Sebab saya dapat berita yang mengatakan ada di kalangan ahli-ahli parlimen telah pun menerima kiriman email daripada pejabat parlimen supaya mereka segera mengemaskinikan maklumat anggota pentadbiran dan ahli parlimen yang terlibat, mana gaji mereka, allowance mereka, antas ke. Kerana tentulah parlimen akan dibubarkan. Itu antara indikasinya. Tapi sejauh mana benar tak tahulah saya. Sebagai salah satu tanda pilihan raya nak berlaku, selalunya parlimen akan mengemaskinikan. Semua wakil-wakil rakyat sila kemukakan tuntutan dan sebagainya. Itu keadaannya, saudara. Kemudian, UMNO Barisan Nasional telah pun mengadakan permukimannya sejak daripada hari Jumaat. Selama 3 hari, dia jana baik di Pusat Ilmu. Dalam pemukiman itu, Presiden turun, Timbalan Presiden turun, semua pemimpin utama UMNO turun menyantuni ketua-ketua penerangan bahawa ilmu pilihan raya pun diturunkan. Jadi ini adalah tanda-tandanya. Tapi tak tahulah kalau Datuk Ismail Sabri masih lagi nak berdolak dalik. Jadi artinya sekarang ni UMNO dah buat persiapan, Barisan Nasional dah buat persiapan, Parlimen dah buat persiapan. Itu bagi saya adalah indikasi ataupun tanda-tanda bahawa Parlimen akan dibubarkan. Cuma dalam keadaan begini, tiba-tiba, ini agak-agak tu, ini musim ni sekarang ni. Bila dah dekat Parlimen nak dibubarkan, ada pula yang keluar parti. Macam mana berlaku di Sungai Siput. Katanya seramai 5,000 ahli daripada Parti Keadilan Rakyat dan DAP di Sungai Siput dikatakan telah meninggalkan parti kerana mereka hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Pakatan Harapan. Jadi Ketua Ranting PKR Taman Orkid Utara, S. Umar Paran dan Timbalan Pengurusi Pemuda Sosialis DAP, DEPSI, Sungai Siput, David Raja berkata mereka turut kecewa selepas ahli parlimen Sungai Siput, S. Kisaban didakwa mengabaikan kebajikan mereka. Ini dah biasalah, saudara. Anda pilih orang yang begitu. Kalau anda pilih pemimpin yang bertanggungjawab, maka dia akan bertanggungjawab pada ahlinya. Saya tak nak komen lebih. Kerana dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Umar Paran dari PKR, sama juga dengan David Raja dari Parti DAP, semua ni di Sungai Siput. Kawasan Sungai Siput ni majoriti pengundinya Melayu, tetapi ramailah juga warga India. Ini dulu kubu Sami Belu. Baru penggal Sami Belu menang. Tapi masa zaman Sami Belu tak dengar pun dia punya keluh kesah rakyatnya. Cuma sekarang ni, tiba-tiba bila dekat saat-saat pilihan raya ni, maka timbul sekitar hilang kepercayaan dan sebagainya. Terpulanglah pada rakyat di Sungai Siput. Begitu juga di Sabah, saudara. Tak maaf, saudara, saya masih batuk lagi. Di Sabah, dalam saat-saat kita dah nak bubarkan parlimen, tiba-tiba adun kukusan. Ini adun kukusan daripada warisan. Itu ahli Undang-Undang Negeri Kukusan Rina Jainal mengumumkan menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah, PHRS. Dan beliau mengumumkan keluar dari warisan parti itu ditajuki oleh Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal. Tapi dia dah keluar parti itu, dia masuk ini. Alah, gatal tekak. Detinya sekarang ni warisan sudah mengalami 6 wakil rakyatnya yang meninggalkan parti warisan untuk menyertai parti lain. 5 wakil rakyat warisan tak keluar parti itu, iaitu Saudara Hassan Ghani,
Hasan Ghani, Panglima Amir daripada Sebatik. Ini semua adalah Dewan Negeri, saudara. Kemudian Datuk Dr. Yusof Yaakob, kawasan Sidumin. Ahli Parlimen Lahad Datu, merangkap Adun Segama. Datuk Muhammadin Ketapi. Datuk Peter Anthony, kawasan Melalap. Dan Datuk Nuil Juatin, itu Limbahau. Hari ini apabila Rina juga keluar, kita 6 orang dah keluar. Sebab itu saya katakan, Sabah ni baru sangat ada pilihan negerinya, takkan nak ada pilihan negeri lagi. Tapi tak tahulah, sesuatu sedang bergolak di Sabah di saat-saat kita nak menghadapi pilihan umum. Sebab itu, Syafiq Abdal menzahirkan kekecewaannya. Dia kata mungkinlah ada unsur-unsur beli-membeli dan sebagainya. Di sinilah kita mengharapkan agar artikel ini akta lompat parti mestilah dilaksanakan segera. Saudara, kemalu awang tentang menteri-menteri pula. Dulu kita tak tahu kan menteri keadaannya kecil sedikit. Ya, dulu memang gaji menteri itu kecil. Sekarang besar, saudara. Saya dulu gaji Perdana Menteri RM3,000. Saya ingat dulu malahan tak ada pencen pun. Cuma pencen itu berlaku apabila zaman Tun Razak. Ini saya perlu penjelasan bersara. Waktu Tun Razak jadi Perdana Menteri, ada seorang mantan Ketua Menteri, Tawi Sli. Ini di Sarawak. Tawi Sli ini dia menentang Kala Lincoln. Maka dia berjaya, akhirnya dilantik sebagai Ketua Menteri. Tapi tak lama. Saudara, dia asalnya dia bekerja sebagai kerani di Kilang Papan, di Sarawak. Jadi bila dia dah kalah pilihan raya dengan Kala Lincoln, tak ada pencen masa tu. Jadi dah tak ada kerja. Nak kerja Kilang Papan balik, tokeh Kilang Papan dia takut. Kerana dia kata kalau ambil Tawi Sli ni, nanti Ketua Menteri ni adakan tindakan perniagaannya merosot katanya. Jadi akhirnya Tawi Sli ni tak ada pekerjaan. Maka satu ketika Tun Razak pergi ke Kuching. Jumpa dengan Tawi Sli. Bila tanya dengan Tawi Sli, apa khabar kamu Tawi Sli? Baik, tapi masalah saya apa pun tak ada. Kenapa? Apa pun tak ada. Pencen tak ada, apa pun tak ada. Kerja, semua orang tak bagi saya peluang kerja. Kerana siapa nak ambil saya? Saya lawan sama Ketua Menteri Kala Lincoln. Jadi Tun Razak balik ke Kuala Lumpur, menggubal ini Akta Pendapatan Wakil-Wakil Rakyat. Di situlah bermulanya pencen ahli parlimen, ahli Dewan Negeri dan menteri, sisa parlimen, sisa politik dan sebagainya. Barulah bermulanya pencen orang politik. Ini berikutan daripada kedaifan yang dialami oleh Tawi Sli. Dulu orang politik dulu kalau kalah teruk saya. Sebab itu bila mereka berkhidmat, mereka berkhidmat bersungguh-sungguh. Kalong Ningkan. Betul saudara. Ini saya teringat cerita tu. Saudara Kunta Kinte, Kalong Ningkan. Akhirnya bila Tawi Sli ni kalah, tak jadi Ketua Menteri, gaji tak ada. Siapa nak bagi ambil? Katalah macam sekarang ni lah saudara. Tapi sekarang dah ada pencen. Kalau tak ada pencen, naya brother. Kalau tak ada pencen, Datuk Mahathir, Datuk Najib, Tazim Muhyiddin, naya. Tak ada duit, tak ada apa. Tapi mereka sekarang kaya raya. Itu masalahnya. Saudara, banyak menteri kaya raya. Semua ini adalah hasil yang diusahakan oleh Tun Razak. Tapi taklah melampau-lampau semacam sekarang. Tapi sekarang ni, saudara, semua orang nak jadi wakil rakyat. Semua orang nak masuk dalam politik. Malahan berebut pula tu. Macam mana berlaku di kawasan Sungai Besar. Katanya mantan Menteri Besar Selangor, Dr. Muhammad Kertoyo nak bertanding semula di Parlimen Kuala Selangor. Tapi Jamal Yunus, Ketua Bahagian Sungai Besar, dia pun tiba-tiba dia balonnya lah. Dia kata, Dr. Mak Kertoyo nasihatkan tidak perlu membuat comeback. Sebaliknya, lebih baik go back. Kasarnya. Saya kadang-kadang itulah. Saya ingat, berilah pandangan secara berhemah. Ya Muhammad, Datuk Seri Kertoyo, tak payahlah nak bertanding. Keadaan tak sesuai.
era sudah berlalu. Kan lebih baik. Kenapa dihina begitu? Saya tak menyokong Ketoyo. Dulu pun saya marah dia apabila berlaku peristiwa Kampung Berembang. Apabila berlaku perobohan rumah-rumah surau. Saya tengok masjid itu tumbang. Memanglah saya marah sangat-sangat pada Ketoyo. Kerana waktu itu beliau jadi Menteri Besar Selangor. Saya kata tunggulah. Satu ketika nanti akan ada balasannya. Dan hari ini, bila Jamal Pak Tongkol ni, dia bagi saya mencerca lah. Bila dia kata Dr. Mak Ketoyo tak perlu membuat comeback. Sebaliknya lebih baik go back. Kasar saudara. Kalaulah kita jadi ketua menteri, rasanya tembuk tangan tu kena cium. Tak tahulah saya. Jadi keadaan sekarang ni, saya melihat, warga UMNO tak sepatutnya. Janganlah kita menghina sama kita. Saya melihat, cuma sebab itu macam saya katakan, macam Dr. Mahathir, tak payah dah. Kita minta anak-anaknya, nasihat bapaknya, tak payah masuk politik. Tan Sri Muhyiddin, sudah-sudahlah. Dah jadi Perdana Menteri, apa nak lagi? Satu jawatan paling tinggi dalam politik yang anda telah dapat. Dan rakyat marah kerana anda gagal. Tak payah nak make comeback. Apa yang ada sekarang ni, relax. Sepatutnya jadilah penasihat. Bukan ada dengan kebencian. Ini tidak sebab adanya hasad terhadap pimpinan UMNO. Mau supaya parti UMNO ini ditumbangkan. Ini masalahnya. Akhirnya orang UMNO benci pada anda. Kena ingat, ahli UMNO ramai. Saya rasalah, dalam keadaan-keadaan kita menghadapi musim pilihan raya sekarang ni, masing-masing kena berlapang dada lah. Tak payah lagi. Sebab saya, bila anda bertanding, masuk gelanggang, anda meminta anda dicaci. Bila anda dicaci, anda tak boleh nak marah. Tak boleh ambil hati saya. Sebab itu, lihat sendiri. Macam mana kenyataan Mukhris. Dia kata pejuang tak terlibat dalam cubaan untuk menukar kerajaan Ismail Sabri. Presiden Parti Pejuang Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir hari ini berkata dia hanya mahu memberi tumpuan kepada pilihan raya umum dan tidak akan terlibat dengan sebarang percubaan untuk menukar kerajaan sedia ada. Walaupun Tan Sri Muhyiddin telah pun mengeluarkan kenyataan hari ini bahawa menafikan. Tapi macam mana nak nafikan kenyataan Datuk Syafiq Afdal. Kata 2 bulan dulu Tan Sri Muhyiddin kata beliau cukup numbers. Dan itu ucapan terbuka. Boleh kita lihat dalam media sosial. Dan hari ini Tan Sri Muhyiddin menafikan. Saya tak ambil kisahlah nak nafi ke tak nafikan. Tetapi saya katakan, cukup-cukuplah. Lebih baik bersara je. Bila anda masuk balik gelanggang, maka anda menghadapi kajian dan keji orang. Tak payahlah. Jadi apa kata Pendiri Mukhris? Katanya sekiranya benar perkara tersebut perlu dibuktikan serta tidak boleh sekadar mendakwa saja. Ini kononnya katanya Tan Sri Muhyiddin ada jumlah lebih kurang 119 orang ahli parlimen. Katanya dalam pencatuan politik nak tumbang kerajaan sedia ada, tukar Perdana Menteri, kami pejuang tak campur dia kata. Kami pun cuma ada 4 orang. Mukhris dia mengaku. Dia parti dia cuma ada 4 orang ahli parlimen saja. Bagi kami, pejuang hanya membuat persiapan untuk menghadapi PRU 15. Jadi saya ingat rakyat pun dah mulut. Kalau asyik nak tukar-tukar je. Memang pun. Kita pun nak musnah sebab itu sekarang ni cara terbaik adakan pilihan raya. Lagi lama ditunggu, ada usaha nak ganti orang tu, ada usaha nak ganti orang ni. Dan akhirnya Perdana Menteri yang dilantik, kalaulah benar Datuk Ismail Sabri cuba dijatuhkan. Kerana ada cubaan komplot untuk menjatuhkan Datuk Ismail Sabri. Memang ada, saudara. Itu sebagaimana dakwaan daripada Presiden Parti Warisan. Kalau ada cubaan begitu, rakyat bertambah bosan dengan orang politik. Anda mewujudkan suasana yang tidak baik. Anda menggambarkan ahli politik ni lain tak ada kemaruk nakkan kuasa saja. Sedangkan jawatan dalam politik itu adalah untuk berbakti pada rakyat. Yang saya katakan tiap-tiap malam. Pemimpin harus ingat bahawa anda berada di anjung kuasa semata-mata oleh keyakinan rakyat mengundi anda sebagai wakil rakyat.
sepatutnya menyantuni masalah rakyat. Bukan gila nakkan jawatan. Bukan gila nak jadikan Perdana Menteri. Sudah-sudahlah. Sebab itu saya merasakan kalau Tan Sri Muhyiddin benar-benar nak jadi Perdana Menteri, saya rasa hanya DAP lah buat bantu dia. Kalau DAP sokong dia dengan kumpulan Azmin Ali apa semua, mungkin. Tapi ingat-ingatlah. Apakah nak merebut jawatan? Semata-mata jawatan. Kita nak, sebab itu saya mencadangkan agar segera diadakan pilihan raya umum. Agar kita dapat satu kerajaan yang mantap. Yang boleh mencanai satu dasar yang lebih baik untuk rakyat. Jadi betul saudara Soy. Atuk Mahathir tak perlulah lagi. Muhyiddin pun tak perlu lagi. Anwar Musa pun tak perlulah. Saidan pun tak perlulah lagi. Bersabarlah. Masa anda sudah over. Kenapa masih lagi nak bergelut dalam politik? Sekarang ni negara dipimpin oleh Ismail Sabri. Okey? Naik Presiden UMNO. Biarlah dia mentadbir. Dan sepatutnya dari Ismail Sabri berlapang dada panggil pilihan raya. Ini saya terima macam-macam. Macam-macam saya dengar cerita. Macam bila kata Tan Sri Muhyiddin jumpa dengan Dr. Mahathir. Saya gelak. Takkan Dr. Mahathir lupa setelah dia ditikam dari belakang oleh Dr. Tan Sri Muhyiddin waktu beliau jadi Perdana Menteri. Takkan dia lupa tindakan Azmin Ali dan kumpulan-kumpulan langkah Sheraton. Lepas itu dalam keadaan bila kamu nak mengejar kuasa, pergi jumpa balik. Sebab itu yang terbaik bubar parlimen. Saya taklah, dia ada waktu berapa bulan je lagi pun. Jadi bagi saya lah, cukup-cukup lah. Rakyat sekarang ni susah. Saya merasakan hanya melalui pilihan raya umum yang ke-15 ini sahajalah kita boleh mengembalikan semula keyakinan rakyat. Rakyat boleh yakin balik pada ahli-ahli politik. Rakyat boleh yakin balik pada pemimpin. Rakyat boleh yakin bahawa hidup mereka akan dibela. Sebab bila adanya mana-mana parti yang menerajui kerajaan secara dominan, banyak urusan negara dapat terlaksana. Sekarang ini pun saya yakin kaki tangan kerajaan pun mereka nak buat dasar pun dalam keadaan serba salah. Ikut begini besok tukar pemimpin. Tukar menteri. Menteri yang ada ni macam saya kata lah, macam ayam nak buat macam mana. Sebab saya kena ingat walaupun Datuk Ismail Sabri itu datang daripada UMNO Barisan Nasional. Benar. Beliau sebagai naib presiden UMNO. Tetapi kena ingat kerajaan hari ini bukan kerajaan Barisan Nasional. Ini semua kena tahu. Sebab itu, apa yang dicanai, apa yang dirancang oleh UMNO Barisan Nasional, sukar untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Sepatutnya dia kena ikutlah kalau Presiden, Majlis Tinggi dah buat begini-begini, dia kena ikut. Sekarang dia tak boleh ikut. Kenapa, saudara? Kerana di situ ada parti PAS. Di situ ada parti PPM. Takkan mereka mengikut kehendak atau perancangan yang dicanai, yang diaturkan oleh pimpinan daripada parti musuh mereka. Kerana mereka beranggapan sebagai musuh. Orang Melayu ni pula saudara, dia berbeza dengan kaum lain. Orang Melayu ni bila bermusuh politik ni, dia musuh betul-betul. Katanya saja amalan demokrasi. Tapi bila bermusuh politik tu, ya Tuhan, boleh bawa ke kubur saudara. Sepatutnya dalam politik, kita ni berlain pandangan, berlain ideologi, boleh diizinkan dalam demokrasi. Tapi bukan bermusuh secara peribadi. Tapi tidak, saudara. Orang Melayu ni saya kadang-kadang malu juga kita apabila melihat pemimpin-pemimpin politik ni masuk politik bila musuh tu musuh sesungguh-sungguhnya. Macam mana berlaku di Kelantan. Dulu bila bermusuh antara UMNO dengan PAS, wujud kafe mengkafe, rumah tangga berterabur, masyarakat tak belah dua. Ini musuh betul-betul punya musuh dengan disaluti oleh kebencian. Begitu juga sekarang ni hadir pula Parti Keadilan. Musuh semusuh-musuhnya. Dan hadir Parti Peribumi Bersatu. Apa saja pun dibuat, memang mereka tak boleh terima. Jadi akhirnya rakyat melihat politik ini adalah, bagi saya lah, ladang kebencian. Itu masalah dia. Ini bagi saya bukan kerana nak buat cepat pilihan raya ni untuk cai-cai orang tu. Tidak. Apa yang kita segera disantun ni, usai pilihan raya ni dapatlah segera
kita mewujudkan sebuah kerajaan yang dapat menerjemahkan kembali arti demokrasi. Sebab tidak ada lagi berlaku kesongsangan dalam politik. Politik demokrasi kita ni songsang saja. Hari ini pun songsang. Kerana kita UMNO 42 je kursinya. Terpaksa lah berbeda-beda apa semua. Dengan parti-parti lain. Nak buat itu tak boleh. Nak buat ini tak boleh. Saya memahami yang dialami oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Tapi tak buat orang marah. Warga UMNO apatah lagi. Mulalah start maki hamun. Nak buat pilihan raya pun orang ni kata begitu, orang ni kata begini. Sebenar-benarnya apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri itu benar. Dia cuma boleh mengikut perlembagaan yang amat berhormat Perdana Menteri boleh menghadap Duli Yang Maha Agung memohon agar Parlimen dibubarkan. Itu kuasa dia. Tapi ada pula orang kata, tak boleh kena berunding dengan PBM. Ada pula ini MOU antara kerajaan dengan parti pembangkang. Dia menetapkan tarikh pilihan raya ni bukan soal MOU. Macam mana kata Anwar Musa, tarikh MOU masih ada lagi, masih belum tamat lagi. Ini alasan apa? Alasan yang dangkal lah bagi saya. Tak ada soal MOU, tak ada soal nak berunding dengan kabinet, tak ada. Perdana Menteri seorang, dia bolehlah bincang. Tapi masalah sekarang ni, nak bincang macam mana dengan kabinet. Saya kadang-kadang nampak tak logik. Dia yang lantik menteri tu, tiba-tiba nak buat pilihan raya, dia terpaksa berunding dengan orang yang dilantik. Aduhai, inilah masalah dia. Saya rasa nampak ketempangan berpolitik. Dan orang Melayu bila tembang dalam politik, bila bermusuh, musuhnya teruk sangat-sangat, saudara. Teruk, saudara. Saya ingatkan dulu hanya sekadar dalam parti politik. Selalu dalam parti politik, bila orang ni bertanding, kalah ketua cawangan, kalah ketua bahagian, atau kalah jawatan presiden, maka habislah. Ini tidak. Berlarutan. Ini juga sedang dialami oleh Parti Keadilan. Ramai calon-calon yang bertanding untuk jadi ketua cabang dan sebagainya. Saya dapatan saya, mereka juga sudah berantakan. Sudah ada permusuhan sama sendiri. Bila jawatan timbalan presiden antara Rafizi dengan Saifuddin Nasution bertanding, sudah ada puak-puak. Walaupun Saifuddin mengatakan kita menerima kekalahan dengan baik. Rafizi mengatakan kita harus mewujudkan kembali perpaduan. Bagaimana yang saya katakan? Biduk lalu, Kiambang belum pasti bertaut dalam peraturan politik orang Melayu. Hanya sekadar bidalan aja. Kita ni bertanding ya. Dalam demokrasi ni, yang kalah mesti mengakui yang menang. Yang menang tak boleh menzalimi yang kalah. Kita haruslah bersatu. Kita harus mengutamakan. Bagai bidalan mengatakan, biduk lalu Kiambang bertaut. Orang punya tepuk. Tapi di belakang, bukan biduk berlalu Kiambang bertaut. Akar Kiambang dipotongnya. Ini masalah. Ini berlaku dalam PKR. Ini berlaku dalam UMNO. Ini juga sekarang ni berlaku dalam PAS. Orang Melayu ni bila masuk politik, saya cukup seramlah. Kerana akhirnya mereka bermusuh sama mereka. Musuhnya bawa ke kubur. Jangan begitu. Kalau nak main politik, dalam percaturan politik, kita terima hakikat. Ada kalah, ada menang. Sama ada kamu kekal sebagai Perdana Menteri. Ada masanya orang tak percaya pada kamu, orang tarik sokongan. Jangan musuh dengan parti. Ini tidak. Dimusuhnya seada-adanya. Sebab itu saya menasihati. Saya menasihati contohnya Bini Mukris, Muzani, Marina. Nasihat bapak dia. Sudah-sudahlah. Jangan teruskan lagi dengan kebencian. Sikit-sikit menyalahkan orang ini, malah orang ini. Saya tengok kenyataan. Dr. Mahathir kata dia tidak jadi Perdana Menteri kerana Anwar Ibrahim. Lagi tak logik. Ini masalahnya saya nampak. Takkan nak bawa permusuhan kebencian anda sampai ke liang lahat. Sudah-sudahlah. Umur orang kata, saya bila cakap benda ini ada orang marah. Saya kata, rumah kata pergi, kubur kata mari. Carilah jalan untuk kita bersaling bermaaf-maafan. Kena ingat, kita umat Islam.
Jadi politik ni berpolitiklah cara matang. Sebab itu saya cakap terus terang, saya tidak pernah memusuhi. Ada teman-teman saya dalam Parti Keadilan. Ada teman-teman saya dalam Parti PBM. Yang bergelar senator, yang bergelar berhormat. Saya jumpa, saya ketawa. Ada teman-teman saya dalam DAP. Ada teman-teman saya dalam PAS. Yang jadi menteri pun, kami saling menghantar kiriman. Apa khabar yang berhormat? Ada. Jadi tak ada masalah pada saya. Kerana saya melihat politik ini hanyalah sebagai satu medium untuk kamu mengemukakan pandangan dan idea kamu. Sebab itu saya katakan politik ini adalah ancaranya seni. Politik is the art of deceiving mankind. Tapi bukan politik ini untuk mencari permusuhan. Mereka yang masuk ke gelanggang politik untuk mencari permusuhan, mereka adalah orang yang tak jujur pada dirinya dan tidak jujur pada bangsanya. Satu benda yang amat malang bagi bangsa Melayu apabila mendapat pemimpin yang tidak ikhlas dan jujur. Kalau pemimpinnya bermusuh sama mereka sampai bawa ke mati, pemimpin itulah pemimpin tak jujur. Pemimpin yang munafik. Depan kata baik, belakang maki hamun. Ini harus disingkirkan. Sebab itu saya amat mengharapkan pilihan raya ini segeralah diadakan. Saya dapatan saya bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun memberi bayangan. Walaupun ada orang kata mungkin tahun 2023, saya tak nampak. Lagi lama ditangguh pilihan raya ini, bukan mengundang kebencian. Kerana saya melihat dalam masa 2-3 bulan lagi, kehidupan rakyat bertambah sukar. Bila rakyat susah, mereka akan menemplak kepada pimpinan. Pimpinan yang akan ditemplak tentulah pada UMNO Barisan Nasional. Kerana sekarang ini, Datuk Seri Sabri adalah Perdana Menteri datang daripada UMNO Barisan Nasional. Apa saja kebejahatan berlaku, orang akan templak pada UMNO. Beliau bertanggungjawab atas kehilangan, defisit, yakin rakyat pada UMNO Barisan Nasional yang sudah pun kembali. Selepas rakyat dikecewakan oleh Pakatan Harapan, oleh Perikatan Nasional. Sebab itu saya kata yang terbaiknya, bubarkan. Dalam keadaan begini, rakyat menanti dengan penuh harapan supaya mereka dapat bernaung di bawah sebuah pertubuhan politik yang menaungi rakyat, yang menyantuni masalah rakyat. Kita mahu Perdana Menteri, kita mahu pemimpin, kita mahu wakil rakyat yang akan dilantik nanti benar-benar menyantuni masalah rakyat. Bukan menyantuni rakyat. Pemimpin harus menyantuni masalah rakyat demi lestari kehidupan rakyat. Kita sambung lagi dalam malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.